Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mengajar ataupun berbincang, buat bicara pasal partnership taxation, ataupun dalam Malaysian partnership taxation. Atau bahasa Melayu dia ialah pertikaian, uh, perkongsian. Apa maksud perkongsian ni? Kita berkongsi, ada melibatkan dua orang atau lebih daripada dua orang berkongsi untuk membuat satu perniagaan. Macam mana dicukaikan? So kita akan lebih lanjut lagi selepas ini kita subscribe, okay? Okey, kita chapter 2, partnership yang dapat menjana ataupun apa ni, dapat uh, memberi markah on your final, okey. Tapi itu bukan ultimate dia. Yang itu saya nampak awak boleh buat yang ini. Yang saya lepas pun boleh buat. Pula awak yang lebih hebat tak boleh buat. Dan dia ada soalan dan jawapan. Ya. Dia ada soalan dan jawapan banyak lah yang boleh jumpa dan saya akan boleh berilah. Untuk yang kelas ini saya akan sedikit. Mungkin saya akan cerita sikit. So yang ni saya dapat daripada PDF lah. PDF, nota PDF saya. Okay. Dan saya akan gunakan pen digital ni untuk saya conteng-conteng. Alright. Untuk saya conteng-conteng yang menunjukkan awak punya apa, kata nampaklah flownya dia. Sekarang saya ulang pertanyaan sama. Yang saya tulis itu awak kena tulis dalam awak punya apa? Dalam awak punya nampak tak ni? Tulisan nampak kan? Awak punya ni. Testpad. Dan saya ada juga satu phone yang boleh nampak dah chatting awak dan juga saya juga ada nampak awak punya chat. Gunakan ruangan chat awak Gunakan ruangan chat awak. Syarul dah tak senang lah nak baca Fatihah. Let's class. Fatihah pun takut Okay. Okey, yang ini adalah partnership, perkongsian. Sekejap saya nak cikgu-cikgu ni memang ada ni. Ada dia punya cara dia. Cara saya lain. Yang ini saya nak ambil gambar. Oh, dah ada penggambar yang ni, partnership ni. Berdua ni. Okey. Ini contohnya apa ni? Ni lelaki ni Jason. Dengan Syarul contohnya. Berkongsi untuk berniaga. Partnership. Yang ni namakan partnership. Dia berkongsi lah. So, dia orang kata percayalah. Baik orangnya, ada dua baik, tak ada sanksi lagi, tak ada ditipu, dia akan kongsi. Sebab tu ada partnership itu memang perkara yang penting dalam partnership ni. Alright? So yang ni ditulis oleh Cik Normaliana saya gunakan. Saya belum. Untuk learning objective kita ada 3 iaitu calculate provisional adjusted income. So income ini ialah, apa maksud income? Ialah pendapatan ataupun macam-macam income ni, ataupun profit boleh. Okey. Lagi profit lah. Net income. Ya. Macam mana provisional adjusted income? Kita ada profit, net profit, before tax, after tax, before interest, macam-macam lah. Jadi kita nak tahu kat mana profit tu, adjusted income tu kat mana dia punya. Dan kita kena kira balik sebenarnya. Apa yang disediakan oleh kita, yang awak belajar dalam FA1 ataupun Financial Accounting 1 yang awak sediakan, awak kena kira balik mengikut apa yang telah diputuskan oleh kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri. So awak perhatikan kalau macam contoh, cukai-cukai ini sebenarnya telah ditetapkan melalui parlimen. Kalau tengok orang menteri-menteri yang bersidang, wakil-wakil rakyat yang bersidang, dia akan membaca ni cukai untuk denda kepada masyarakat, people yang orang kata
yang melanggari SOP 10,000. Dia kena semua setuju. Yes, baru boleh. Itu ditetapkan di melalui parlimen. Contohnya, dia kata untuk ada pekerja-pekerja yang contoh gaji kan awak bayar. Gaji kan, ada staff salary kan, staff salary. Contohnya 10,000. Tetapi dalam sini 10,000, dia ada 2,000 yang orang OKU cacat ataupun kurang upaya. RM 2,000. So 2,000 ni boleh dikeluarkan, boleh dibenarkan. Awak tak payah tetapkan sebagai belanja. 2 kali ganda lagi. Itu yang kita akan belajar lah. Kita akan kira balik yang awak dah buat. Jadi saya selalu kena ulang. Awak punya PNL itu akan dikira balik. Yang telah disediakan oleh akaunten syarikat akan dikira balik untuk mendapatkan provisional adjusted income. And then seterusnya calculate divisible income. Kenapa ada divisible income ni? Kenapa? Okey. Sebab ia melibatkan apa? Melibatkan. Cik, gambar ni tak ada seluar. Saya tak pandai buat seluar lah. Macam mana seluar ni? Dah satu hal. Inilah masalah bila saya lukis. Jadi, saya akan gunakan saya punya alat mengajar saya lah. Okey? Ni nanti saya awak. Dia punya apa? Dia punya orang kata canggih awak tengok. Saya awak nampak kecanggihan dia. Kecanggihan yang saya nak tunjukkan. Dan jangan kita tidak tahu lah ya. Okey. Saya lukis tak pandai. Anak saya pandai melukis. Sangat pandai melukis. Okeylah ni. Jadi lah kat sini. Dekat bawah ni jadi. So nak gambar lah. Gambar macam ni lah tunjukkan ni. Ni nanti saya kena ubah pada PowerPoint. Dia lebih senang gambar tu ditampal kat sini. Tapi gambar yang sama ni. Kalau PDF tak boleh Okey, tak apa. Okey, ini mungkin kelemahan je lah. Tapi sebenarnya ada lah. Alright. So lukisan ni. Jadi contohnya sini A. Sini B. So A ni contoh Ali, B lah Bob contohnya. Ali akan dapat pendapatan dia. Agihan pendapatan. Agihan lah. Dan B, Bob pun akan dapat agihan pendapatan. Divisible income. Maksudnya Ali mungkin dia lebih besar lagi gaji dia. Pendapatan dia sebab dia sepenuh masa contohnya. Full time. Yang ni lah part time. Mungkin gaji dia lebih kecil. Pendapatannya adalah berbeza. Dan seterusnya calculate income tax payable for partner. Jadi lebihnya bab inilah kita boleh tahu income tax untuk setiap orang. Setiap Ali dan Bob. Berbeza. Kalau sama-sama lah. Tapi kena tunjukkan. Kena tunjukkan dia punya cukai yang perlu dibayar oleh pekongsi tersebut. Walaupun dia dah bayar. Walaupun dia dah bayar personal tax. Tetapi untuk partner, dia dapat juga income. Income tu pun kena tax juga. Income daripada partner. Mungkin dia kerja lain. Contohnya saya ni, sebagai pensyarah, saya ada gaji. Dan saya kena bayar yang awak belajar taxation 1 tu. Income tax. Dan bila saya berkongsikan benda itu pun saya kena bayar juga. Disebabkan saya dapat daripada perkongsian tersebut. Wah. Itu memang ramai yang tak buat. Gagal nak buat. Dan seterusnya ialah a partnership is defined as an association of any kind between parties who have agreed to combine any of their rights, powers, property, labor, skill. So yang ni tak perlu saya terangkan. Rasanya awak dah orang kata sekejap.
Apa-apa awak beritahu kalau tak nampak ke, double link ke, yang ni double link ke. Penting muka saya dia. Tu. Nampak muka saya? Nampak tak muka saya tu? Hello? Ada nampak muka saya tak? Okey. Nampak ya? Kita test. Yang ini lah, a partnership is defined as an association. Maksudnya adalah satu entiti lah. Ataupun satu associate ni entiti lah. Persatuan ke, perjanjian ke ya. Associate. Kalau family ni bukan associate, family lain adik-beradik lain. Adik-beradik memang gaduh pun jumpa balik kan. Macam ada, sorry, pelajar dia kembar walaupun selalu agaknya gitu tapi dia baik semula. Macam tu gitu okey, macam ni sebab tu dia dinamakan associate sebab selalu perkongsi ini akan bergaduh. Bukan saya galak-galakkan awak berkongsi, memang kalau boleh jangan sekali awak buat perkongsian sahabat. Sebab tu bahayanya saya mengajar ni, saya ajar, saya buat, saya kena itulah dilema seorang cikgu itu. Memang saya buat perkongsian lah, saya cerita kebaikan, tapi keburukan saya minimum kata tak cerita. Sebenarnya memang akan berlaku pertelingkahan. Ya. Tapi ada satu perkongsian saya dengan seorang lagi tu, okey, dengan tengah bagus. Ya. Tapi ada yang saya konflik. Okey. Tengok pada nak berkongsi kena betul-betul lah tengok. Betul-betul lah. Bukan orang tu ialah orang yang satu kampung saya pun. Dia orang Terengganu. Tapi sekarang dia bagus. Dia boleh bisa sama macam kalau dia kelemahan. Dia pandai. Kalau saya orang tu dia pandai tengah menukang technician, robotik dia pandai, komputer dia pandai. Yang ni pun dia pandai lah. Apa nama OBS Studio. So saya sampai sekarang lah. Dan awak kena tapi boleh tak sedikit yang pengalaman awak lah, minta maaf lah. Contohnya kalau boleh dalam bentuk chat ke ataupun dalam bentuk suara ke, bercerita tentang ada tak pengalaman yang awak partnership tu awak clash, kena tak? Sebab awak rasanya belum matang lagi lah, baru yalah, awak bersama keluarga lagi, tapi bila awak sendiri memang awak nak kat partnership, tapi ada ke tidak yang berlakunya pertelingkahan antara partner lah? Tak ada Okay, good. Maksudnya bagus lah. Saya dah jangka lah tu. Muda lagi. Bila dah tu, awak ingat sampai tu. Ingat sampai tu. Baik tak baik, awak akan kena. Partner. Memang akan kena. Saya pun ajar juga yang scammer. 2 minggu lepas kena. Memang kena. Tak boleh nak elak. Benda ni Tuhan dah tetapkan awak akan kena. Lari tak lari kena. Okay. Pandai dia profesor ke apa, memang kena. Ya. Sebab tu saya nasihat. Saya selalu nasihat orang.
bagus juga saya mengajar awak ni sebab saya ada ruang untuk awak beri nasihat sebab awak senang tangkap kan. Okay. So yang ni sebenarnya partner ni ada dia punya kelebihan masing-masing. Awak mungkin tak ada kelebihan dalam kemahiran bercakap contohnya. Awak guna orang lain. Ada kemahiran marketing, awak guna orang lain. Awak kemahiran yang lain contohnya. Tapi yang awak sendiri tak ada kemahiran, semua tak ada kemahiran. Awak nak mengharapkan sesuatu lebih. Tak boleh juga ya. Jadi awak kena saling membantulah. Partnership is not a chargeable person. Tax is levied on the individual partners. Okay. Ada awak kena highlight. Apa maksudnya? Dia untuk partners ni dia akan dikenakan cukai mengikut individual. Dia tak adalah macam company tu sendiri akan dicukaikan tetapi company itu tak adalah khas untuk ni company untuk individu. Individu is individu lah. So maksudnya dia akan tertanggung oleh individu sendiri. Kalau tak bayar cukai, orang tu yang kena. Contohnya siapa ni, Lim Jun Tek dengan Jason contohnya, Jason yang akan tertanggung kalau dia tak bayar cukai kepada individunya. Kalau dia buat sebagai pada yang company, pada yang tu yang tak ada disebut sebagai charge pada nama IC semualah. Semua yang berkaitan dengan tu. Jadi dia akan salam jalan lah. Dia. Jadi dia memang berdasarkan ni lah. Pada person tu sendiri. Okay. Yang ini pun saya tak payah ni. Sebab ni jangan keluar. Yang ini pun awak dah belajar selalu. Iaitu existence of partnership. Okay. Kenapa wujudnya partnership ini? Carrying on a business. Okay. Maksudnya untuk menjalankan perniagaan. Contohnya Jason akan ada satu projek yang besar Contohnya dia memang tahu untungnya untuk mengedar buku contohnya. So dia perlu kawan yang untuk bantu untuk deliver ke marketing, untuk posting Awak tak ada masa dan perlukan kawan. So awak carry the business. Untuk apa? Buku Satu Malaysia contohnya. Okay. Sharing of rights and responsibilities. Untuk berkongsi hak-hak dan tanggungjawab. A view, rights and responsibility. Maksudnya setiap orang itu ada apa? Setiap orang itu ada tanggungjawab masing-masing. Okay. A view of profit. Contohnya a view to profit. Maksudnya kita ada untung dibahagikan, pembahagian untung. Dan saya katakan tadi A dan B mungkin tidak sama untung dia. Jangan selalu awak semuanya sama. Ini ada satu cerita lah off record kumpulan search tahu kan? Yang Melayu ni, kumpulan search Isabella ni tahu? Dia ada pertelingkahan di sana. Amy dia dah pecah floor group lah. So dia tak dapat, Amy tak dapat. Padahal dia yang paling menyumbangkan penyanyi tu. Yang kekal ada nama search tu ialah oleh dua orang lagi tu lah. Dia yang dapat sebagai royalty. Tapi dia dah mula cakap dia tak apa. Dia tidak halalkan. Bahaya tu macam tak halal. Sangat-sangat bahaya. Walaupun kita sendiri, kumpulan lain tu, dia ada kesusahan juga, tapi hak tu memang kena. Itu dia sebutkan hak tadi. Rights, reward dan sebagainya. Memang kena berilah. Memang jelas dia penyanyi, menyumbang paling besar, tak ada tu pun tak apa lah. Memang orang lebih kenal dia. Dia tak apa hak, cuba bayangkan. Ibarat macam dia buat buku, saya buat buku. Orang lain jual buku, dia yang dapat. Jadi, bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi itulah yang kena awak kena jelaskan sebab itu susah. Buat partnership ni agak-agak susah berapa persen. Mungkin dia pecah tu sebab apa? Mungkin sama rata lah. Sama rata. Contoh A, B, C, D ada 5 orang kan sama rata. Padahal yang ni penyanyi perlu lebih besar kan. Perlu lebih besar. Sebab dia penyanyi, orang lebih kenal dia.
Yang ni boleh sama-sama. Tapi mungkin dah berjanji dia sama, dia tak berhati dia keluar. Dia buat sendiri, nyanyi sendiri. Pun tak sama juga. Jadi awak kena, dalam perkongsian, kena detail. Kena detail. Macam juga awak, sorry ni minta maaf. Minta maaf kalau kahwin. Saya kalau minta maaf itu, bukan senang saja minta maaf. Ini mungkin menyebabkan siapa-siapa kan. Sebelum kahwin tu kena ni lah. Kena detailkan hak-hak masing-masing isteri, suami, macam mana nafkah, macam mana ni, ini. Jangan lebih kepada seorang saja. Tak fikir nak kahwin. Umur awak ni dah boleh kahwin lah. Umur 17, 18, 19, 20 ni. Nanti, minta maaf kata, dah Selangor, Johor, yang perempuan ni dah 1 juta, yang umur 30 tak kahwin lagi. Yang bahaya. Baby. Ayolah. So saya faham lah. Tapi jangan awak buat teori itu salah. Saya tak suka awak tengok buat teori. Maksudnya orang muda pun boleh kahwin. Ada juga orang muda macam mak saya. Umur 14 dah kahwin. Nak berapa orang? 12. 14 orang dah. Mak saya. Untuk paling besar. Hidup. Panjang umur dia 86, 87. Sehat lagi. Boleh kahwin awal. Asalkan kedua-dua itu saling mengerti, saling faham-memahami. Jangan orang kata jangan kahwin. Okey? Itu tak boleh. Itu awak belum sampai satu teori lah fatwa. Ya? Tetapi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, awak buat perjanjian betul-betul lah. Tapi kalau tak boleh juga, jangan kahwin. Itu. Maksudnya, senang kerja ni. Kalau tak setuju antara kedua-dua orang ini dengan syarat-syaratnya, kau lebih kan. Kau je nak menang. So tak payah kahwin. Okey. Itu. Tak payah nak kahwin. Jangan. Tolong awak tarik balik lah. Tarik balik kota tu. Nama sekarang kerja kahwin. Nanti kalau awak kerja itu je. Kahwin penting kan dapat anak kan. Okey. Jadi kalau awak tanya mak bapak awak pun, dia orang agak marah sikit lah awak pendapat ni kan. Okey, kerja apa? No, anti dah ada pendapat tak ada. Perempuan tak payah awak cari lah anak raja ke. Okey. Kalau tak dapat anak raja pun, nama dia Raja Gopal ke. Kan? Boleh. Tak kisah. Asalkan dia raja kan. Tapi ada. Dia orang ni nak juga yang lelaki yang overseas. Ni kelakar kat sini. Dia dapat dia overseas tapi punya berlakon. Orang tu berlakon. Dia orang Jerman tu. Padahal dia bohong. Ni cerita betul. Kedua, Lala dapat orang Singapura. Kan? Lala orang tu dapat orang Singapura. Kan? Awak jangan tetapkan sangat lah. Awak punya keinginan. Raja sikit sangat. Aduh. Jangan pilih sangat lah. Right? Okey. Yang ni. Ni. Boleh tak? Kejap je. Saya nak. Mohon awak tulis. Boleh tak? Awak tulis pakai touchpad awak. Tulis Saya pun boleh lihat sikit. Tengok Musa 49. Tulis lah. Yang ni kena tulis. Jangan marah sangat. Sebenarnya yang saya kata tulis itu ialah aliran ilmu awak Semua ialah daripada orang cemerlang. Tanya siapa pelajar cemerlang. Jangan tanya orang yang bukan cemerlang Tak maaf. Dia tulis juga apa yang Musa tulis. Dia mesti tulis. Jawapan ni tulis. Musa 479 tu dia ada di format. Okey.
Tulis dulu. Yang dalam buku tu banyak sangat kan. Banyak sangat dia punya ni. Tulis sekejap. Boleh? Saya beri masa 5 minit 11.45 11.20 nanti. Nanti saya suruh siapa yang ada video dia Juntag. Juntag ni bagus sorry, minta maaf. Tunjukkanlah hasil kerja awak bukakan video siapa yang nak rela buka video ni. Radar selalu buka video ni. Ready tak apa. Yang ready kat video tunjukkan hasil kerja awak. Contohnya seperti print out saya. Awak tak faham jangan. Itulah awak lagi jawab je. Awak kena tulis. Tidak lain. Kena tulis. Okay. Tulis lain. Tulis adalah berbeza dengan print out. Tulis ni. Awak tulis. Awak ingat apa yang awak tulis tu. Tulis. Rupanya pelada. Bukan saya nak awak ada juga pelada yang tak apa itu je. Itulah. Saya buat kajian mengganggu situasi saya. Sebab ni tak tulis. Tak yang ada kat ni lah. Yang ada bukan semua yang ada dekat slide ni. Yang awak nampak tu. Tak nampak? Oh, tak nampak je. Okey, bagus. Tak beritahu pula tak nampak. Okey, sekejap ya. Saya akan share sekejap ya. Saya share sekejap. Boleh? Boleh, jangan risau. Sebab tu saya tanya nampak tak? Tak ada seorang pun. Sebab saya kan juga sebab yang kelas lain tak nampak, awak nampak. Padahal, betul Tio tak nampak. Ni dah nampak belum Tio? Dah. Oh. Kepala. Tapi kalau macam ni adalah lebih baik ke dengan tadi? Ini lebih baik okeylah. Okey, tapi dalam cuma kekurangan saya ialah yang ni muka saya tak ada kan? Muka saya tak ada. Tak nampak kan muka saya kan? Memang tak nampak muka saya kan? Okey, tak apa. Awak anggap saya ada, tapi saya akan come back balik nanti. Muka saya nanti tapi yang mungkin sekejap yang muka saya boleh saya adakan, tapi nampak belakang background dekat sekejap saya cuba dalam sebentar awak buat dulu boleh. Yang ni nampak belakang tu kan. Sekejap. Setting. Sebab ibu lama dia tak boleh nak tu lah. Boleh tapi hijau lah skrin dia. Hijau kan. Skrin hijau. Skrin hijau. Green screen. Tapi tak apa, dalam YouTube ada nampak muka saya yang kecil tu. Ya. Kalau dah siap nanti awak ni. Tulis kat chat lah apa benda. Tulis lah nanti saya. Dia record ni. Dia kata cikgu tak guna chat.
Kan awak dah teori tak nampak. Maksudnya saya okay, dia tak. Maksudnya apa yang awak tulis tu saya tengok tau. Saya ada skrin, ada handphone, ada dekat, ada dua skrin, satu laptop, satu lagi skrin di satu. Saya nampak apa yang awak tulis. Saya nampak awak tulis apa yang kalau saya tak dapat make it ke, contohnya yang agak agak tak boleh saya buat, awak suruh saya berjoget. Tak boleh. Itu kelas joget. Ini kelas ngajar. Kalau awak suruh saya nyanyi, boleh suara saya lebih sedap lah kan. Tapi itulah kelas ngajar. Kelas. Tapi tak boleh juga direct. Saya mengajar. Masuk angin keluar asap. Masuk angin keluar asap. Satu benda awak dapat lah. Ha. Itu berlaku. Bukan saya nak tutup pun. Memang berlaku. Tak apa tak faham. Nanti sampai tua tau awak cerita tau. Awak cerita sampai tua. Ada tak pensyarah di kolej beri mengajar dengan baik? Tak ada seorang pun dah. Semua tak faham mengajar. Memang awak akan cerita. Saya tak nak lah awak cerita untuk saya. Awak begitu. Sebab tu saya suruh awak tulis. Maksud tulis ni bukan semua ya. Semua tu ada dalam saya beri. Dan ilmu saya beri. Awak lalu. Semua pun saya, sebab dia kaya fikir ke apa semua pun. Tak payah lah begitu pun kat Persia pun ni. Sebab ada ni. Kalau kita buat, dia ada je lah. Asal ada lah saya ada. Saya tak ambil tahu lah. Dengar dia tak boleh pun dia lah. Kita tengok wayang. Ha, itu salah. Soalnya kena sentiasa bersedia. Walaupun awak dah ada semua ni. Even dari ilmu pun. Ada satu cerita yang terbaru. Sekolah lah. Cikgu tu lah cikgu cemerlang. Cikgu cemerlang yang maksudnya buku yang dibuat itu, ini off record lah. Buku yang dibuat itu ialah satu Malaysia gunakan. Tetapi kat sekolah itu, dia tak dapat mencapai pelajar yang cemerlang. Dia pun ikuti kursus ada yang lebih cemerlang pada dia. Sebab apa? Pengawalan pada pelajar itulah gagal kat dia. Okay. Terlalu manja ke, terlalu dah biasa. Macam kita lah dah biasa kan. Jadi mungkin kita tahu result awak teruk tu tahu. So sebab kita tak tahu tu, awak kena bersedia apa yang saya suruh tu awak buat. Dahsyat kan ni. Cuma saya nak minta permission lah ya. Minta permission. Kalau apa-apa yang ada dalam buku tu saya gunakan, ambil gambar terus direct kat buku. Awak ada buku kan? Saya akan ambil gambar. Nanti awak nak delete lah. Saya nak delete pun boleh. Ini untuk orang kata
Saya minta permission, jangan komen-komen sangat. Saya akan siapa yang agak tak suka yang saya bagi kat dalam WhatsApp tu, delete je. Sebab yang ni merupakan senang bagi saya, senang bagi awak ya. Okey. Dan kata yang ni kata penuh lah kan. Tak nampak apa. Sebab dia kat buku ni sebagai reference awak pun tengok juga. Jadi dalam sistem belajar yang bagus, awak kena apa nama, tengok juga WhatsApp tu lah. Tak yang saya tak nampak sebab buka buku ada dekat buku. Awak ada kat buku ni, cuma nanti saya boleh rujuk senang ni lah kan. Ini contoh kepada ni lah, yang format yang ni format yang ringkas lah kan. Yang ni, yang buku kami kampung. Awak photostat saya beli original ni. Awak beli original photostat tak? Tiup ni original 80 lebih Awak beli photostat buku-buku original lah. Itu yang kabur tu. Allah Allah. Mungkin tapi tak boleh terlepas. Legally ni kalau macam harga yang bawah 100 tu, yang kalau bawah 100 tu belilah, saya nasihatkan beli je lah. Mungkin tersilap tu, tak apalah sebab ni, tak apalah, cuma akan datang lah kalau agak-agak beli je lah. Kalau macam photostat ni nanti tak nampak. Lepas tu yang keduanya ni orang kata ialah hak mencipta buku tu macam tu kan. Tak apa tak, cuma tu lah. Tak apa, nanti saya pun baru tahu awak kabur, jadi nanti saya akan berusaha lah ambil gambar dan masukkan dalam WhatsApp lah, okay? Boleh lah gitu kan? Sebab itu kabur, saya kabur tu sebab apa? Mungkin satu lagi, tapi saya akan delete tau gambar-gambar tu. Dalam seminggu tu saya akan delete. Nanti penuh data kan. Boleh saya delete. Awak kena download lah. Pandai lah awak download. Jangan tanya cik, yang gambar tu. Awak tak payah tanya saya lah, tanya kawan-kawan awak yang tak delete tu. Saya tak boleh buat gambar nanti. Dah penuh ni yang susahnya. Dan net profit, maksudnya awak dapatkan net profit company tersebut. Untuk bersih, awak campur non-allowable. Saya guna pen merah ya. Ada yang tak suka pen merah, lantaklah kalau suka pen merah. Ni net profit non-allowable, belanja yang tidak dibenarkan. Sebab itu dia guna perkataan non-allowable, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh siapa? Tuliskan oleh lembaga hasil. Awak dah tolak sesuka awak, expenses. Tetapi diinterpretasi oleh lembaga, dia tak benarkan belanja-belanja ni. Sebab tu awak kena campur balik. Ya? Awak kena campur balik. Sebab awak dah tolak. Saya beri scenario. Ini memang kalau boleh dapat bagus ya. Saya beri scenario. Okey.
Okay. Sekejap sekejap. Saya sharingkan whiteboard sekejap Whiteboard ni yang asal benda ni memang tak ada, saya kena ajar jugalah. Contohnya awak ingat tak? Sales PowerPoint pun boleh. Contoh kalau awak perhatikan kat sini, awak punya
Contoh kita ada sales, PNL awak kita ada sales, awak pun tulis juga boleh 100,000 tolakkan dengan cost of goods sold 30,000. Yang ni saya rasa awak dah mahir 30,000. Yang ini adalah gross profit. Okey. Dan lepas tu kena tolakkan dengan expenses kan, ingat tak? Expenses, kita ada apa? Kita ada staff salary. Contohnya 10,000. Lepas tu sini entertainment. Contoh sini 5,000. Jadi berapa? Senang. Tolak sini adalah net profit. Awak tulis juga. Yang ni memang saya paksa awak tulis ya. Dah tulis kat awak kena tulis kat awak punya test pad ni. Test pad. Kat chat pun boleh, bagus. Saya pun tulis ni. Apa pun kita tulis? Tulis. Saya pun tak tulis pun tak apa. Saya dah jadi bersyarah lah. Awak boleh apa-apa lagi. 30,000 tolakkan dengan 5,000. Sini pandai 55,000, tulis sini 55,000. Okey. Jadi sini sebenarnya ni dibenarkan. Ni dibenarkan. Ni dibenarkan allowable. Ni saya beri contoh disallowable. Ni disallowable. Kita dah tolak ni. Okey. Jadi kita nak buat macam mana? Yang ni kita buat apa? Yang tadi tu ialah apa? Adjusted income kan? Ini yang paling basic lah. Yang ni tak ada. Dalam mana-mana buku tak ada. Saya belajar pun tak belajar dia. Campur dia. Nampak bodoh benda ni tapi senang faham So yang ni awak buat like net profit ni berapa ribu? 55,000 Then awak apa nama campur dengan apa? Campur balik lah dengan non-allowable, disallow ataupun non-allowable non-allowable, campur non-allowable. Berapa non-allowable? 5,000. Campur tau. Sebab tak dibenarkan. 55 tambah 5 berapa? 60,000. Betul tak? Kalau tak dibenarkan, kalau awak kira sini sekejap. Tak dibenarkan gini kan? Betul tak? Yang tak dibenarkan,
Saya ringkaskan tak payah tulis lagi 70,000. Tolak berapa? Kenapa awak kena tolak 5,000 tu? Sebab dah dibenarkan lah. Tak perlu. Dia tak tolak 5,000. Jadi 60,000. Sama tak ni? Sama tak? Faham? Faham tak macam ni? Apa yang saya masukkan ni? Faham tak? Okay. Awak tulis sekejap. Yang ini tak ada mana-mana buku tu. PNL. Profit and Loss. Penyata pendapatan ataupun income statement lah. Yang ni walaupun nampak macam tak pernah dibuat orang, tak pernah pun nak ajar. Yang ni memang, tapi saya nak jugalah. Nak juga ajar sebab ada yang masih di kalangan awak yang ramai tadi tak tahu kenapa perlu campur balik disebabkan ini. Yang pangkah ni tak dibenarkan. Tak dibenarkan, ditolak oleh income tax. Tetapi dalam company tax dibenarkan. Nak kira account dibenarkan. Tetapi income tax tak benar. Nanti akan diberitahu berapa. Apakah senarai yang tak dibenarkan? Senang je. Dia ada non-allowable senaraikan. Banyak habis. Tak dibenarkan. 23 dah setengah lah. Lepas tu yang ini. Macam syarat. Lepas tu dia kira dulu. Dia kena campur balik yang tidak dibenarkan. Yang ni awak kena faham. Jadi saya tak perlu terangkan lah. Kenapa dicampur balik. Kalau dalam konteks biasa yang awak belajar tadi, ikut format campur lah. Campur non-allowable expenses. Okay. Yang ni dinamakan, yang pangkah ni dinamakan non-allowable expenses yang kita dah tolak dalam PNL tetapi tidak dibenarkan. Ditolak oleh income tax. Maksudnya belanja itu tidak dibenarkan, ditolak. Tapi dalam Companies Act ada dibenarkan sebab dia perniagaan kan. Yang ni tak dibenarkan. Contohlah ni contoh. Kalau contoh yang lain adalah depreciation ya. Contoh bagi entertainment yang lain ialah apa? Contoh lain yang tak dibenarkan depreciation. Contoh nanti akan disenaraikan lah. Depreciation lagi capital asset semua tu. Semua akan diterangkan. Sebab tu dia dalam PowerPoint PDF tadi dia tak tunjuk pun apakah detail dia. Sebab dia akan diterangkan satu-satu. Bukan boleh kita cerita sekarang. Nanti awak makin fed up lah. Teks tak faham. Sebab benda tu kena sampai ke bab dia tu. Ya. Staff salary. Entertainment. So kalau awak dalam income tax ni, awak kena net profit yang awak dapat ni tunjuk apa nama 55,000 ni. Awak ambil balik dan awak campur dengan allowable. Campur balik lah. Add back nama dia. Dulu kataan dia ialah add back. Saya add saja. Masa saya belajar dulu add back. Kan add saja. Mungkin maksudnya ialah back tak payahlah. Balik dan back. Okay. So dah salin dulu.
Dia kalau macam income tax tak membenarkan belanja entertainment di di dimasukkan sebagai belanja yang dibenarkan. Dia tak benarkan lah non-allowable expenses. Sebab itu saya akan tegangkan nanti banyak contoh yang tak dibenarkan. Tetapi dalam awak punya PNL tu dibenarkan. Macam biasa yang awak belajar tu. Tetapi ikut income tax, dia ada yang tak dibenarkan. Tambah tu maksudnya apa? Dia sebenarnya gini, kalau dalam keadaan biasa, awak tolak saja, 70,000 tolak berapa? Saya contoh sikit, 70,000 saya warnakan lain warna-warna hijau tu. 70,000 tolak. Kalau tak dibenarkan, kena kira balik ialah ni. 70,000 tolak 10,000. Berapa ribu? 70,000 ni tak dibenarkan, 5,000 tak benarkan. 70,000 tolak 10,000 dah 60,000 kan tak dibenarkan. Tetapi benda ni dah dibuat. Awak punya PNL dah ada, dah disediakan oleh accountant. Jadi awak ambil saja figure ni, 55,000 kat sini. Awak tambah yang belanja tak dibenarkan. Sebab itu dapat 60,000 balik. Saya ulang Saya ulang, 70,000 ini ialah apa? 70,000 ini gross profit. Yang 5,000 tak dibenarkan. So awak tolakkan yang dibenarkan adalah 10,000. Yang betulnya 70,000 tolak 10,000 dan 60,000. Ini betul lah. Tetapi ada cara lain di other round. So kita ambil net profit 55,000 ni ke bawah ni dan awak campur balik yang tak dibenarkan. Dapat juga 60,000. Cara ni pun betul. Nombor satu. Cara kedua pun betul. Tetapi praktisnya dia menggunakan cara kedua. Iaitu kita campur balik non-allowable. Bagus ya teorikannya. Boleh faham tak teori sekarang? Yes. Betul. Kita betulkan balik lah. Tetapi dalam buku-buku biasa, dia beri formula je. Kalau awak yang ni pun awak tak faham, tak apa. Awak guna, apa nama? Awak guna ni. Tetapi kalau awak faham yang ni, senang. Wah, lama rupanya campur ni ada sebab ni lah tak benar. Sebab tu awak kena campur. Kan? Saya akan beri saya masa, boleh tak 5 minit untuk saya setting balik yang ni dah siap belum? Hello? Yang ni dah siap? Yang awak dah tulis dekat testpad awak? Dah, okay. So, tapi tak apa. Yang ni pun masih, kalau tertinggal juga, tu hutang awak pada saya, awak kena juga. Tapi awak tengok video lah nanti. Alright? Jadinya saya akan tutup. Tutup ni. Pakai balik ni. Dan saya sharekan. Dah share. Okay. Okey, kita sambung. Yang ni, yang lain saya tak payah tunjuk lah sebab memakan masa juga.
Yang lain, awak jangan campur lah. Kenapa campur yang bertolak tu macam tadi je. Ya. Campur partner elimination. Sorry. Yang atas je. Ada lagi tak? Oh, ni. Okay. Ni awak hafal lah. Dan Alloy by Spencer kita ada, awak tengok dalam awak punya WhatsApp tu, kita ada, nanti saya akan beri contoh ni, depreciation, interest expense, entertainment, capital asset expense off to profit and loss, renovation, capital asset expense, renovation pun kita kena campur balik. Okay. Dan kita tolakkan, apa yang kita tolak ialah qualified for double deduction. Double deduction, apa kita tolak? Dia benarkan 2 kali tolak. Saya guna ni dia senang, sekejap je lah. Asal juga saya ajar. Sini ialah, sini tadi sales. RM100,000 kan. Cost of goods sold ialah RM30,000. So awak akan dapat sini apa? RM70,000. Gross profit GP saya guna kan. Tolakkan dengan expenses. Tetapi untuk staff salary kita tolak contoh seorang OKU. Staff OKU salary. Contohnya ialah dia gaji dia ialah RM10,000. Jadi sini berapa ribu? 70 tolak 10 ialah RM60,000. Kenapa dinamakan double deduction ni? Dia 2 kali sebenarnya. Dibenarkan 2 kali. Dibenarkan berapa ribu? Sebenarnya 10,000 kali dengan 2, 20,000. Ini maksudnya double deduction. Jadi yang ni 60,000. Tapi sebenarnya dia ialah berapa ribu? 70 tolak berapa? Tolak 20,000. Berapa ribu? Silap. Maksudnya dia ni boleh dapat pelepasan. Sorry, saya minta maaf. Boleh dapat pelepasan ataupun 2 kali lah. Double deduction. Sebab tu awak punya net profit berapa ribu? 60,000. Awak tolakkan, sebenarnya tolakkan dengan 20 apa? 20,000 kali lah. 60,000 tolakkan dengan 10,000. Sebab dia double deduction 50,000. Sebab kalau awak 70 tolakkan dengan 20, awak akan dapat apa? Sorry, saya silap tadi sikit. 70 tolak 20,000 apa? 50 apa? 50,000. Kenapa? Dia 2 kali ganda. Dibenarkan gaji dia, so net profit dia akan berkurang dan tax dia akan berkurang. Net profit akan berkurang dan cukai akan dikurang. Sebab apa? Sebab dia dah tolak, dibenarkan 2 kali. Awak hanya sekali saja 10,000. Sebenarnya double deduction. Dia akan mengurangkan profit dan mengurangkan cukai yang dibayar. Kelebihan kepada OKU lah. Kalau ada pekerja OKU, kurang upaya, so awak sebenarnya dia akan mengurangkan untung. Yalah, untuk company okey lepas. 70 tolak 10,000 okey lepas lah. 50,000. Dia tak ada untung, takkan berkurang. Tetapi untuk macam tax, untung akan berkurang dan cukai akan berkurang lah. Jadi 70 dia kasih 2 kali ganda lah. Maksudnya 70 tolak 20,000 sebenarnya. Jadi 50,000. Tapi awak hanya tolakkan 70 tolak 10. 70 tolak apa? 70 tolak 10 ialah apa? Berapa ribu? 60. Tapi yang ni 60,000 awak tolak lagi 10,000. Double deduction tu menjadi berapa ribu? Sebab dia benarkan 2 kali ganda kan. 70 tolak 20 sebenarnya. So yang tadi tu awak bukan awak
RM60,000 ni jangan tolakkan dengan RM20,000. Tolakkan dengan apa? Gaji tersebut lah RM10,000. Jadi akan dapat balik RM50,000. Nanti yang ni awak lebih jelas. Kalau awak tak nak jelas pun tak apa. Awak jangan hafal saja. Bila double deduction awak campur, awak apa? Tolak. Yang tadi yang non-allowable awak campur. Yang ni awak tolak sebab dia benarkan 2 kali ganda. Okey. Nanti awak buat senario sendiri. Boleh tak? Buat cerita sendiri dalam kertas. Macam contoh saya. Tapi awak mungkin lebih detail lagi. Figure berbeza. Awak akan nampak benda ni bila mana kenapa kita perlu tolak, disebabkan awak tolak hanya 10,000. Bukannya sepatutnya awak kena tolak 20 apa. Awak kena tolak 20,000. Okey. Dia akan okey, bagus soalan itu. Nanti dalam buku ni akan diberitahulah apakah senarai double deduction. Dalam buku, dalam income tax punya tiap-tiap tahun mesti ada lah. Dalam punya bajet punya apa, announcement pengumuman bajet, belanja yang dibenarkan untuk double deduction. Saya pun tak berapa pasti, banyak jugalah yang nanti saya akan go through detail. Contohnya lah untuk mengalakkan. Nanti dalam buku adalah senarai double deduction. Dalam Google pun ada, awak cari saja. Jadi semua tu awak tolakkan balik supaya awak dapat, sebab awak tolak sekali saja, sebenarnya 2 kali. 3 tu bukannya 10,000. Memang gaji 10,000 tetapi dibenarkan 20,000 kali ganda. Sebab tu awak kena tolak. Tak ada cara lain yang ajar detail macam ini. Saya terpaksa jugalah. Tapi saya takkan ulang benda yang sama. Nanti next class dia beri format saja, awak ikut je lah. Ikut lah benda, tapi tak tahu apa, kenapa campur, kenapa tolak. Alright. Biasa ni campur ni tak dibenarkan lah. Semua yang tak dibenarkan awak campur non-allowable expenses. Kalau campur ni non-allowable expenses. Kenapa saya detail ini? Walaupun bukannya partnership, tetapi untuk company tax pun akan menggunakan formula yang sama. Ya, partnership is this formula, ada markah 15 markah atau 20 markah. Company taxation yang 35 markah pun ni dia punya ni. Sebab itu saya kena terangkan. Kalau ikut kalau mahal di masa, tapi teringatlah saya kalau awak tak belajar ni. Awak salahkan saya pula. Dia format tak apa, dia tahu kenapa. Ikutkan ruang saya tak perlu pun. Dalam buku dia pun tak tunjukkan kenapa dicampur, dia boleh tolak. Alright? Nanti kalau awak kurang faham juga, awak boleh tanya saya nanti next class ataupun lepas kelas, ataupun awak buat sendiri lah, guna Excel ke dan sebagainya. Kalau Excel saya nak buat juga tadi Excel, tapi saya suka tulis lah. Pengajaran terbaik lah menggunakan pen ni, pen digital. Sebab tu saya tulis tu. Boleh guna Excel. Tetapi nanti satu masa saya tulis dan satu masa kalau nak accurate nak cepat, saya akan guna Excel jugalah. Excel ni macam contoh sekejap. Saya beri contoh lah. Saya dah jual Excel tu kan. Dia automatic kan. Dan seterusnya ya. Ni. Divisible income. Yang ni maksudnya apa? Divisible income. Yang ni maksudnya pendapatan yang boleh diagih-agihkan, dipindah-pindahkan, diasing-asingkan. Boleh boleh diberi kepada setiap pekongsi tu. So kita ada 2 pekongsi. So pendapatan yang boleh kita beri kepada ni divisible income ni, semua yang berkaitan, yang saya perasan waktu tulis itu, yang berkaitan dengan partners. Yang awak belajar dalam FA2 tu. Partners Ada perkataan partners tu. Awak kena, ni pun partners sebenarnya tapi yang tulis lah, yang ni jangan tulis. Ada perkataan partners. So awak kena tolak. Yang awak provisional adjustment income, yang bawah, yang tadi awak kira tadi, sebab tu awak kena tulis.
Yang ni awak tulis Memang kena tulis. Sebab kalau awak tulis saya sendiri, kalau saya tak tulis saya sendiri pun tak faham. Ada biasa tak awak tulis tadi yang awak lebih nampak kan? Yang ni tak payah tulis lah. Yang ni dia awak tulis. So, provisional je daripada yang awak buat tadi. Daripada apa tadi? Provisional adjusted income ni. Awak dapat provisional adjusted income. Oh, yang awak tanya tadi sorry. Yang awak tanya expenses qualified for double deduction. Page 481 Oh, awak pergi page 481 tu. Saya ambil gambar lah. Page 81 ni awak pergi, yang awak tanya Tio tadi. Awak tanya tadi. Saya direct boleh WhatsApp gambar tu. Tapi kalau ikut ni siapa, kalau kita pergi yang setiap page-page macam ni boleh. Tak salah ni segi hak. Tu. Tu double deduction, sorry yang awak tanya tadi tu. Dalam WhatsApp tu ada double deduction senarai banyak tu. Handicap, employee, senior citizen, internship program to student, practical Kadang-kadang dia orang tak ambil tahu pun. Dia tak take up pun. Dia tak beza-bezakan. Company tak tentukan tu gajinya ada gaji orang cacat. Dia tak bezakan pun. Sebab tu dia tak claim pun yang ni. Dia pun tak tahu. Company kebanyakan awak tanya, dia tak tahu yang orang cukat ni. Kadang-kadang dia pun tak bayar cukai company. Company yang bayar cukai pun ada yang tahu, ada yang taklah. Apalah tak payah minta balik lah, campur balik. Itu ada yang perangai macam tu lah. Child Care Center for Benefits, semua tu banyak dia. Surat apa? 481 Okey, minta nanti siapa next class taxes, minta Jihan dengan saya nak. Semua ni nak buat maklumat software lah. So PowerPoint Sekarang ni PDF. So saya kena type balik. Saya buat dalam Microsoft PowerPoint. Untuk saya tak payah berubah untuk lewat perasan je. Kejap sini. Jadi kita buat satu sumber saja. Saya kalau gunakan Microsoft Whiteboard tu, kesannya ialah segala perubahan yang telah dibahati sebelum itu tak diubah. So, slide ni sama je nanti. Sebab PDF kita conteng kan. Tapi kalau apa-apa yang kita ubah itu, dia akan yang betul kita betulkan. Ni dah salin belum? Sorry. Yang ni salin Yang bawah tak payah salin. Ni salin je. Ni memang kena salin. Ini wajib pun salin. Sebab nanti di soalan dia agak keliru. Jadi dua soalan ni. Dalam teks dengan yang ni. Sama je lah. Mana satu format Oh dah padam dah. Dah padam dah. Mana dah pergi? Nanti awak boleh tengok balik kalau contoh tertinggal awak boleh tengok oleh video saya lah. Kita ada lagi 9 minit lagi. So ready lah untuk attendance tu je. Saya bermula pada nombor bawah lah.
Saya akan panggil, ready lah. Jangan masa tu pula awak keluar. Ya Allah. Susah tau campus ni. Saya dah tulis. Lepas tu, cik saya dah tulis keluar sekejap. Dia buka balik. Kena ada. Awak ni ikut cara awak ni pasal lah. Memang cara saya panggil lah. Cik, kan saya datang. Awak boleh panggil awak tak nyaut. Tak benda. If there is change of profit sharing ratio among partners during the basis period and apportionment, apportionment ni boleh tak awak tulis lah. Tulis. Jadi tak payah lah. Awak susah nak faham lah. Bila mana ada contoh baru. If there is a change of profit sharing ratio, dia ada perubahan pada profit sharing. Contohnya A, B ialah 1:1. Kita ubah kepada 2:1 ni. Kita ubah. Yang ni memang ada lah result. Yang ini awak akan nampak nanti pembahagian ni, apportionment. Kita kira dulu pada 1:1 ni dulu. Lepas tu kita kira 2:1. Contohnya ada C pula yang masuk nanti. Kita akan ubah 21. 202 contoh. 0 dah berhenti contohnya. Dah jadi 2 kat sini. So kita akan ni lah. Orang kata apportionment. Pembahagian secara bulan kan. So contohnya dia masuk pada tengah tahun. Jadi tempoh pada tahun itu dia akan menjadi nisbah lah 3/12 ke. Contohnya kat sini ya. Ni saya akan tengah detail nanti. Don't worry, jangan risau. Contohnya sini 1/1, 31/12. Sini A, B ya. Ini dah jadi A dengan C. B dah tak ada kat sini. So apa jadi pada nisbah yang baru ini ialah berdasarkan bulan. Sini contohnya ialah 7 bulan, 7 month. Sini ialah 7 campur 5, 5 months. Jadi sini ialah purata dah 7/12. Yang ini 5. Betul? 12/1. Itulah. Jadi saya akan beri contoh soalan. Ini senang. Memang akan keluar lah soalan ni. Memang akan keluar. Dan biasa senang. Jadi saya beri satu contoh, nanti saya beri contoh lain. Dan biasa soalan yang sama. InsyaAllah soalan yang sama. Ya memanglah. Saya dah ready dah. Dah ada dah. Yang bab yang lepas memang tak ada keluar exam, apa nak bagi bagi awak je. Yang ni masih akan bagi. Awak pun kena saya kan, masih akan muntah-muntah awak nak bagi, nak buat nanti. buat je. Macam komputer saya ajar tu banyak. Tapi akhirnya awak dapat apa? Mantap lah. Saya akan beri. Yang ini. Yang ini lebih kurang juga. Yang ini lah apa nama? Divisible income. Boleh? Ni namanya divisible income sini. Ni yang awak kena highlight kan. Yang tadi lah adjusted income. Mula-mula lah adjusted. And then divisible income yang boleh kita bahagikan kepada A, B. So divisible income. Maksudnya awak dah tolak dia punya apa ni. Yang dia dapat tu awak tolak lah. Tolak dululah. Lepas tu divisible income tu kita akan bahagi, nanti kita akan bagi kepada A, B dan C. Benda ini figure ni kan kita dapat, kita akan pecahkan. Ni ikut kolom pula ya. Huzairi, Helmi, Adam contohnya. Ni perkongsian antara 3 orang, iaitu apa? Huzairi, Helmi,
Sebelum tu kalau mungkin saya terlambat bagi contoh, ada dalam buku terlalu buat contoh awak tengok dan buat balik. Buku tu dia, itu kelebihan awak ada buku ya. So, tetapi yang saya nak dalam kelas saya ni, ilmu saya tu awak kena dengar apa cakap. Sebab tak ada dalam buku ni apa yang cakap ni. Tak ada. Mana ada? Awak buktikan ada tak? Tak ada. Zairi Helmi Adam. Tadi ada satu lagi ni. Ada satu lagi. Pelajar ni lah. Satu ni dia tak dapat dihubungi lah. Kelas tak masuk apa. Sebab saya harap saya memang tak dapat tengok semua tadi. Minta maaf ramai kan. Saya tak dapat peluang bercakap tu. Ni je masa panggil attendant. Yang lain tu masuk dalam chat apa. Saya nak cakap terima kasih waktu saya mengajar pun boleh. Tak ada lah cerita terima kasih dah bila mengajar, tak ada. Masa mengajar tu baru nak tiba-tiba tertempat pula awak saya tengok tadi ya. Masa tu lah saya attendant, masa tu lah saya nak awak sama-sama lah terima kasih, tak payah. Boleh cakap terima kasih, boleh, memang semua suka terima kasih, tapi masa tu attendant ni masalah tau. Rumah saya cikgu, masalah ni attendant je, ajar ni. Kalau attendant settle lah masalah tu. Zairi Helmi Adam ni perkongsi ya. So dividen yang awak dapat tadi, so division income awak dapat daripada kiraan di atas tadi. Dividend among partner based on profit sharing dah bagilah. Jadi ini dah satu saja company. Satu saja dan kita akan bahagi nanti ikut pecahan. Contoh nisbah dia ialah, kita tak bagi saya contoh. Dia awak kata pula. Contohnya KHA contoh. Nisbah dia ialah 1 nisbah 1. Jadi semua samalah. Bawa bagikan 1/3. Setiap satu ni 1/3. Kalau contoh ni jadi sini 2, 1/4. Itulah. Tapi nanti ada contoh kan. Division income awak campur balik sama tak tadi partner remuneration ni. Ini yang kalau pelajar keliru ni, ya Allah cikgu, kenapa dah benda yang sama ditolak, dicampur balik. Yang ini untuk tugas apa, tugas lah, memang dia punya format nak tahu divisible income dia. Okay, and then dia benda ni awak kena campur balik, awak dapat nama dia apa, adjusted income. So kita ada apa tadi, boleh tak masuk dalam chat. Ni boleh lah, saya tanya yang orang kata soalan ulangan. Macam tu Astro lah ulangan. 30 ulangan cerita lama lah. Apakah jenis-jenis income? Senaraikan jenis-jenis income yang awak belajar setakat ni. Nama dia, jenis ke. Tulis kat chat boleh tak? What is name of income that you have studied or learned right now? Just now. Please type. Jawapan sama pun tak apa. Setiap orang kita tulis. Every student needs to answer in your chat column. At least one, jangan banyak-banyak. Beri peluang pada orang lain juga untuk menulis dalam chat. What is the... Yes. Yang lain tak ada. Kita dah pergi makan dah masak dah. Masak asam pedas. Awak tahu makan je bukan masak. Tahu pandai masak asam pedas. Nanti esok saya kata rumah awak. Tak tahu masak. Dia pandai masak asam pedas. Awak pandai makan je. Bibit okey tu. Bila saya setiap orang kena tulis what are the income, other name of income or type of income, apa-apalah yang ada income tu, sila type dalam ruangan chat. Setiap orang every student. Kalau tak awak dianggap tidak adil.
macam kehadiran ni memanglah. Awak tahu saya akan call lagi 5 minit ke kan? Tak apa, waktu ni sepanjang kelas ni habis ni. Ada satu lagi. Partner statutory income. Yang ini statutory ni wajib. Saya suka perkataan statutory ni. Saya ingat sampai sekarang, statutory tu wajib. Tak tahu betul tidak. Tapi saya ingat statutory tu wajib lah. Entah betul tidak saya punya sangkaan ni. Tulislah wajib. Saya beranilah. Statutory tu wajib. Ataupun yang telah wajib dia tahulah. Wajib dalam balik Islam. Wajib mestilah. Tetap ke, tak boleh berubah ke. Telah dimasukkan dalam akta mahkamah ke. Itu statutory. Okay. Adjusted income. Tambah apa lagi? Yang lain tak tulis Apa lagi? Yang laki-laki lain mana ni? Syarul lagi apa tu? Tak tulis pun. Tapi dah Tio dah. Mana Tio? Tio dah Tulis. What is this chat? Type of income. Apa jenis Name of income. Name of income that you have learned just now, right now. Just ke guide ke. Tak. Saya faham Every student. Dia komplain pula. Awak pelantak awak komplain. Asalkan asalkan saya bukti yang awak participate. Yang ni kalau saya kata, cik, yang ni cik pun tak ada pergerakan kelas student kurang. Tapi kalau ni memang buktilah awak yang sebenarnya yang tak nak buat. So, sekarang tulis apakah jenis-jenis income yang awak belajar lah. Ulang tak apa. Yang dah pelajar lain tu dah jawab pun, buat je lah apa salah dia. Bukannya luak pun, rugi pun ingat awak. Saya tak print pun. Tulis je lah. Salah pun tak apa. So, contohnya yang statutory income, partner statutory income ni, kita ada adjusted income. And then awak kena campur balik balancing charge. Tolak capital allowance. Ni awak salin boleh. Salin. Yang ni tak payahlah. Ni. Ni salin. Tulis. Sebab ni benda baru balancing charges ni. Kau semua sekali radar macam marah saya. Semua pula ada tulis ni. Satu je saya nak. Banyak no. Okay. Statutory income. Rental income jangan. Saya ada ajar ke rental income. Ni yang baru saya ajar. Sebab pelajar akan keliru. Anak cikgu income lah. Provisional income lah. Adjusted income lah. Statutory income lah. Net income bagus. Benda yang baru. Aduh, itu sebenarnya yang belajar sampai ke tahap. Malah aku belajar banyak income perkataan ni. Rasa income statement. Yes. Bagus. Apa benda. Adjusted income tambah balancing charges. Tolak capital allowance. Alright. Yang ni kita akan beri contoh nantilah. Alright. Bila ada perkataan balancing charges, awak kena campur balik. And then ada capital allowance, awak akan dapat statutory income. Ni yang maksudnya capital allowance. So, okay. Rasanya saya memang biasanya tepat masanya. Jadi, benda ini ialah saya akan orang kata apa nama tulislah sebagai dalam kelas-kelas saya lah. Kelas
Maksudnya this is the last slide. Okey. Awak punya ni lah. Kata last slide. Saya akan masukkan dalam punya WhatsApp group. Right? Group saya tumpang WhatsApp group awak. Okey. Saya tumpang WhatsApp group awak. Yang ni last class. Last slide. Jadi saya tak payahlah tanya bila last tu. Sekarang ni teknologi bagusnya lah. Bila tak boleh saya dapat detect, saya akan tengok video last. Okay. Last ni memang susah. Kalau kat bersemuka lu, banyak lah awak perasan banyak kali saya tanya. Apa? Banyak kali. Besok kita berhenti lah. Wah. Memang dia suruh kita berhenti. Tak boleh lah. Wah, awak adjust kan? Yelah, soalan tu saya kata tadi, soalan tu memang kita ada. Belum habis lagi syllabus ni. Chapter ni belum habis dengan ada soalan. Tio. Tio pandai memuji saya. Saya tidak sama. Okey. Pandai. Asus. Awak canggih. Okey, sekejap. Boleh tak? Saya akan... Ini yang mendebarkan saya. Pada awak memang tak boleh awak datang. Yang tak datang tu. Aduh. Ya, kan? Betul. Memang akan beri contoh. Memang dah tentunya. Sudah tentu beri contoh. Memang saya beri contoh. Don't expect saya beri ni 2 jam kan. Saya kena. Memang saya punya niat nak faham. Bukan nak faham lah senang. Jadi bila mana awak faham, easy-nya buat soalan kan. Macam contohnya awak dalam satu contoh. Setengah tambah 1/4. Tak payah tengok buku pun. Awak dah boleh faham kan. Dalam tu lah masuk ke fahaman. Okay. Bukan mudah tau. Punya cikgu ni belum mudah. Okey, sekejap. Boleh sekejap ya.